Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih dan salam IPDK THO kelas pertama 2025 kepada warga IPDU. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel kita yang nampak bersemangat sekarang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kita yang sudi meluangkan masa untuk menyertai webinar pada malam ini. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul di alam maya bagi menjayakan program kita pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya ialah Nurul Ilmi binti Muhammad Suhail Rusmadi sebagai moderator untuk webinar malam ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan para panel kita pada malam ini. Tanpa panel, tidak lengkaplah sesuatu anjuran itu. Panel kita yang pertama, saudari Nuri Naziha binti Saffarul Amri yang merupakan siswi College University Politek Marah KUPTM di Kuala Lumpur. Saudari Nuri, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baiklah, panel kita yang kedua adalah saudari Hanis Syahira binti Saiful Zamri yang merupakan siswi di UiTM Kuala Pilah Negeri Sembilan. Saudari Hanis, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Sidang hadirin, seperti yang kita tahu, tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW dalam menangani cabaran kehidupan seharian sebagai khalifah di muka bumi ini. Pada pendapat saya, tajuk hari ini perlulah dititik beratkan kerana seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, banyak isu negatif yang berlaku apabila kita tidak dapat mengawal kemarahan kita. Perkara ini boleh menyebabkan perbalahan, menimbulkan kebencian dan mungkin boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Oleh itu, kita perlulah menjaga akhlak dan mengawal emosi kita kerana akhlak seseorang mencerminkan kepribadian diri Muslim. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Rabiul Awal yang sinonim dengan sambutan Maulidur Rasul baru sahaja membuka tirai. Kesyumulan akhlak baginda wajar dijadikan inspirasi dan sambutan Maulidur Rasul ini harus menjadi satu peringatan buat kita untuk refleksi diri setiap tahun. Bukan hanya nama baginda disebut-sebut, tetapi juga seluruh kehidupan baginda menjadi contoh kepada umat Islam walaupun susuk tubuhnya tidak pernah kita lihat. Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang Muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sahih Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahawa seorang Muslim adalah orang yang membuat kaum Muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Perkara ini jelas bahawa Muslim diajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan Allah dan manusia dengan menjaga lisan dan tangannya. Perkara ini dapat dilakukan dengan cara mematuhi dan berpegang teguh pada ajaran agama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, mematuhi perintah Allah dan mengikut akhlak Nabi Muhammad SAW serta meninggalkan larangannya. Oleh itu, kita seharusnya tidak sekadar mengagumi kepribadian dan akhlak mulia Rasulullah SAW dengan lisan semata-mata. Sebaliknya, menterjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, saya akan memberi laluan kepada panel pertama kita iaitu saudari Nuri untuk mengupas lebih lanjut tentang maksud akhlak dan contoh akhlak Rasulullah SAW sebagai khalifah di muka bumi ini. Silakan saudari Nuri. Baiklah,
Pertama sekali, saya nak ucapkan terima kasih kepada saudari Ilmi kerana sudi menjemput untuk memberi sedikit perkongsian berkaitan topik kita pada malam ini. Seperti yang saudari Ilmi kata tadi, benarlah bahawa akhlak mencerminkan diri seseorang. Umat Islam amat bertuah kerana digunakan seorang rasul yang memiliki cinta agung dan sejati serta memberi contoh teladan dalam pelbagai aspek kehidupan termasuk tata cara pemerintahan yang begitu bernilai. Akhlak dari segi bahasa berasal daripada perkataan khuluq yang bererti perilaku, perangai atau tabiat. Maksud ini terkandung dalam kata-kata Aisyah berkata akhlak Rasulullah SAW yang bermaksud akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah yang dimasukkan di dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Secara ringkasnya, untuk bagi kita senang faham, akhlak merupakan perilaku dan sifat kita dalam kehidupan seharian. Baiklah, itu merupakan maksud akhlak yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Saya akan teruskan perkongsian saya dengan memberikan contoh akhlak Nabi SAW sebagai khalifah yang patut kita contohi dan ikuti. Seperti yang kita tahu, 4 sifat Nabi Muhammad SAW yang utama adalah amanah, sidik, tabligh dan fatonah. Namun, apa yang saya tekankan adalah akhlak Nabi sebagai khalifah, iaitu amanah dan sidik. Amanah adalah akhlak Rasulullah SAW yang paling menonjol. Beliau dikenali sebagai seorang yang jujur dan amanah, iaitu dipercayai baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun setelahnya. Hal itulah yang menjadikan masyarakat memilih beliau untuk menjaga barang titipan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan amanah sebagai sifat yang melekat pada setiap nabi. Dalam surah Al-An'am ayat 90, Allah berfirman, "Walaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi." Maksudnya, mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Merujuk pada ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mengikuti jejak para nabi. Untuk itu, sebagai umat Islam, sudah sepatutnya bersungguh-sungguh dan menunaikan amanah yang telah dititipkan Allah dan mengikhlaskan niat kerana Allah semata. Dengan sentiasa menerapkan sikap amanah, maka kita akan dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab dan mampu menjalankan sesuatu pekerjaan. Walaupun bukan itu intinya, tetapi sekurang-kurangnya sikap amanah akan membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Hubungan sesama manusia juga akan menjadi lebih harmoni kerana kita mampu menjadi orang yang amanah dan boleh dipercayai. Hari ini bukan sahaja kecerdasan yang diperlukan dalam menjalani kehidupan yang berdaya saing. Sekurang-kurangnya kita perlu menjadi orang yang boleh dipercayai di tengah-tengah persaingan hidup. Jika menjadi seorang yang amanah terasa berat, maka kuncinya ialah sentiasa mengingati kebaikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita. Rasulullah pernah bersabda, tiada iman yang sempurna bagi orang yang tidak mempunyai sikap amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji.
Dari sabda Rasulullah, kita dapat mengetahui bahawa amanah adalah satu sifat yang sangat mulia sebagai pelengkap kepada keimanan dan agama seseorang. Baiklah, yang kedua, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat sidik, iaitu jujur. Sidik membawa maksud bercakap benar dan tidak hipokrit. Kejujuran beliau sudah diasah sejak kecil, iaitu semasa ikut berdagang bersama bapa saudaranya Abu Talib. Oleh itu, kaum Quraisy di Mekah mempercayai baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib meriwayatkan, aku menghafalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menggelisahkannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Jelaslah bahawa kejujuran adalah satu bukti keimanan seseorang. Kejujuran akan memberikan hidup kita menuju ketenangan. Misalnya dalam konteks rasuah dan berurus niaga, kita perlu tulus dalam apa jua keadaan. Jauhilah menipu, jauhilah riba. Ingatlah bahawa Allah sentiasa memerhati dalam setiap apa yang kita lakukan. Baiklah, yang ketiga, sentiasa bercakap dengan visi. Nabi Muhammad SAW sentiasa bercakap dengan visi dan masa hadapan. Visi utama baginda SAW ialah hari akhirat dan banyak legasi ditinggalkan sebelum wafat. Walaupun masyarakat pada masa tersebut bergelumbang dengan amalan-amalan yang syirik, tahyul dan tidak bertamadun, tetapi Rasulullah SAW tidak terpengaruh dengan amalan tersebut kerana baginda meletakkan visi yang mempunyai hala tujuan dan motivasi yang sangat jelas. Nabi Muhammad bersabda, "Wallahi, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku ini, nescaya aku tidak akan menghentikan dakwahku ini hingga Allah memenangkannya atau aku binasa." Riwayat Tirmizi dan At-Tabarani. Jika kita tiada matlamat tersebut, kehidupan kita akan terumbang-ambing. Kita perlu sedar bahawa Allah menjadikan kita untuk beribadah kepada Allah, tetapi kebanyakan kita terlalu sibuk dengan mengejar dunia. Inilah masa untuk kita berubah, untuk menjadi hamba Allah dan bukan diperhambakan oleh dunia. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW juga menjadi diri sendiri dengan cara tidak bermegah dalam berpakaian, tetapi cukup sekadar pakaian yang sederhana. Hari ini kita gemar meniru cara orang lain dalam pelbagai aspek. Untuk mencontohi Rasulullah SAW, kita perlu sentiasa memasakkan dalam pemikiran kita untuk menjadi nombor satu. Tidak perlu tiru siapa-siapa, tapi jadilah diri sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW, rendah dirilah pada manusia, duduklah bersama orang-orang miskin, nescaya kamu akan menjadi orang-orang besar di sisi Allah dan kamu akan keluar dari perasaan takut. Oleh itu, sebagai pemimpin diri, keluarga dan masyarakat, kita perlulah mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW dengan cara bersederhanalah dalam kehidupan. Hal ini kerana setiap pemimpin perlulah menunjukkan contoh yang
baik supaya dapat diikuti oleh pengikutnya. Perkara ini juga wajar diaplikasikan pada masyarakat zaman sekarang. Baiklah, ini merupakan perkongsian saya yang terakhir. Nabi Muhammad merupakan seorang yang berfikiran terbuka. Walaupun Rasulullah SAW merupakan seorang pemimpin yang hebat dan pakar dalam pelbagai bidang, namun baginda tidak pernah meminggirkan orang di sekelilingnya. Baginda merupakan seorang pemimpin yang terbuka. Perkara ini menunjukkan keadaan sifat baginda yang tidak mengamalkan pendekatan diktator dalam bertindak atau disebut juga musyawarah. Ini dapat dilihat melalui amalan baginda yang begitu kerap mengamalkan perbincangan dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Ketika perbincangan, baginda juga tidak menggunakan kuasa veto walaupun baginda berhak membuat keputusan tersebut. Sebaliknya, keputusan dan persetujuan dibuat secara beramai-ramai. Contohnya, ketika membuat keputusan mengenai peperangan Uhud, baginda secara peribadi bercadang berperang di dalam kota. Tetapi majoriti kaum muslimin, terutamanya golongan muda, ingin berperang di luar Madinah. Baginda akur dengan kehendak ramai tersebut. Oleh itu, kita perlulah mengikut sifat Nabi, iaitu berfikiran terbuka ini. Contohnya, kita perlulah menerima pandangan orang lain semasa mengerjakan tugasan berkumpulan. Perkara ini bukan sahaja mencapai matlamat utama, malah keputusan yang dibuat dapat dicapai dengan adil dan aman. Sampai di situ sahaja perkongsian saya setakat ini. Saya serahkan kepada moderator. Masya Allah, perkongsian yang amat jelas tentang mencontohi akhlak Nabi dalam menangani cabaran kehidupan seharian sebagai khalifah. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Nuri atas perkongsian yang sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada kita. Izinkan saya imbas dan ulang semula tentang perkongsian Saudari Nuri tadi. Sebagai umat Islam, kita perlu bersifat jujur, amanah. Kita perlu bersifat amanah, jujur, bercakap dengan visi, menjadi diri sendiri, merendah diri dan akhir sekali berfikiran terbuka. Tidak dapat dinafikan bahawa hebatnya Nabi Muhammad SAW mengharungi berbagai-bagai cabaran untuk menegakkan negara dan agama Islam sebagai khalifah. Terima kasih lagi sekali Saudari Nuri. Baiklah, kita beralih pada topik perbincangan kita yang kedua, iaitu bagaimanakah cara pengurusan emosi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sebagai khalifah. Dipersilakan Saudari Hanis. Terima kasih Saudari Idni sebagai moderator kerana menjemput saya untuk memberikan sedikit penjelasan berkaitan webinar kita pada hari ini. Baiklah, mungkin kita mempunyai jutaan rujukan tokoh dan pemimpin yang menjadi idola. Namun, ia tidak dapat menandingi keunggulan kepribadian Rasulullah SAW sebagai ketua kepada keluarga, masyarakat dan negara. Apatah lagi umat manusia di seluruh alam. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ke alam ini sememangnya satu rahmat yang amat besar kepada seluruh isi kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tidaklah engkau diutus wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat ke seluruh alam. Sebelum itu, saya ingin menerangkan tentang apa itu emosi. Pada umumnya, emosi ialah satu reaksi dalaman yang mempunyai
kualiti ekspresif dan mempengaruhi pemikiran, perasaan dan tingkah laku individu. Emosi boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang individu dan individu terbabit juga mampu untuk mengawal reaksi emosinya. Okay. Namun perkara ini amat mengelirukan manusia lantaran ketidakfahaman terhadap fitnah kejadian manusia itu sendiri lalu mengakibatkan ramai individu yang tidak mampu dalam mengawal emosi, malah sebaliknya dikawal oleh emosi mereka sendiri. Terdapat dua jenis emosi iaitu negatif atau positif yang tergolong ke dalam dua kategori sama ada membina atau merosakkan. Beralih pada topik kita iaitu pengurusan emosi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan suri teladan bagi seluruh umat Islam yang membawa pesan kepada para umatnya untuk sentiasa berada di jalan Allah. Dalam menyampaikan pesanan tersebut, seringkali Nabi Muhammad memperoleh ujian yang begitu berat. Namun, ianya tidak menghalang Nabi untuk terus menjaga hubungan baiknya dengan semua umat Islam pada masa itu. Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajar kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata dalam surah Al-Imran ayat 164. Sebagai seorang pendidik dan pemimpin, Rasulullah SAW menunjukkan contoh yang terbaik dan bersabar mengajar Islam dalam pelbagai keadaan. Baiklah, saya akan menyentuh 3 aspek pengurusan emosi Rasulullah SAW iaitu ketika bersama ahli keluarganya, pengurusan emosi sebagai seorang pendakwah dan pengurusan emosi Rasulullah SAW sebagai pejuang. Dari aspek keluarga, Rasulullah SAW menunjukkan penekanan aspek kecerdasan emosi sebagai suami dan bapa dalam keluarga. Rasulullah SAW terlebih dahulu memulakan dakwah Islamnya kepada keluarga terdekat dan menunjukkan pengurusan emosi yang matang apabila ditentang oleh bapa saudaranya iaitu Abu Lahab ketika berdakwah. Walaupun beliau dihina dan dicaci, Rasulullah SAW tidak membalasnya dengan tindakan yang sama. Selain itu, kecerdasan emosi dapat juga dilihat apabila Rasulullah SAW memulakan dakwahnya dengan mengambil hati kaum keluarganya. Rasulullah SAW memahami bahawa hati manusia yang dilembutkan dengan kasih sayang adalah sumber kepada kejayaan hubungannya bersama manusia. Namun, Rasulullah SAW menyedari bahawa konflik kehidupan dalam keluarga pasti terjadi. Oleh itu, baginda mengambil pendekatan untuk tidak mengeruhkan keadaan apabila berhadapan dengan ahli keluarga dan yang tidak bersependapat dengannya. Seterusnya, Rasulullah SAW menunjukkan contoh ketua keluarga yang baik. Rasulullah SAW melayan isteri-isteri dan anak-anak baginda dengan penuh kasih sayang. Seandainya terdapat konflik, Rasulullah SAW tidak mudah melatah. Sebaliknya, baginda SAW akan menghadapinya dengan bijaksana.
Contohnya apabila Aisyah radhiyallahu anhu difitnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan segala kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila perlu bertegas, Rasulullah akan mengambil tindakan yang dengan tegas. Misalnya terdapat konflik dalam rumah tangga baginda apabila isteri-isteri baginda saling berbincang secara rahsia yang dikhawatiri mengakibatkan perpecahan. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jalan bertegas dengan situasi ini. Kesimpulan yang saya dapat ulaskan di sini adalah kita perlu bersabar dalam mengusahakan sesuatu dan janganlah kita menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah kerana perkara ini boleh membuatkan keadaan menjadi lebih keruh. Selain itu, pengurusan emosi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendakwah pula adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyentuh hati golongan hamba dengan lembut. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu mereka dalam kerja-kerja mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyedari bahawa manusia mudah tersentuh dengan bantuan yang diterima. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memilih berdakwah kepada mereka yang berstatus tinggi dalam masyarakat kerana baginda sedar setiap manusia mempunyai kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan pula ditentang dengan dahsyat oleh kaum Quraisy. Namun motivasi tinggi yang berpandukan Al-Quran membuatkan baginda tidak menyerah kalah dan terus berjuang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai kawalan diri apabila tidak membalas segala tindak tanduk kaum Quraisy kerana baginda yakin setiap orang mempunyai tempoh masa yang berbeza termasuk masa menerima Islam. Baginda juga yakin dengan firman Allah yang bermaksud, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Huraian yang dapat saya simpulkan di sini adalah Islam menyarankan agar tidak wujud kebencian yang melampaui batas peri kemanusiaan dan pada masa yang sama agar meletakkan rasa kebencian tersebut terhadap perkara yang membawa kepada syirik, kekejaman dan kemaksiatan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang bermaksud diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh dijadikan kebencian kamu terhadap sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Baiklah, yang terakhir, pengurusan emosi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pejuang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja menyampaikan kebenaran kepada manusia, namun juga memperjuangkan kebenaran yang dibawa. Ini dapat dilihat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup menghadapi segala susah payah, penentangan dan pemboikotan dalam memastikan risalah yang dibawa tersebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertindak mempertahankan risalah Islam ini dalam siri-siri peperangan apabila terdapat ancaman. Contohnya apabila peperangan Uhud, umat Islam diserang secara tiba-tiba oleh musuh dari arah belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mengawal keadaan dan berundur bersama tenteranya dalam situasi yang tegang seperti perang Uhud. Emosi negatif seperti marah, sedih dan benci akan menguasai individu.
Allah tidak melarang umat Islam untuk berperasaan demikian, tetapi emosi negatif ini perlu dikawal dan disalurkan dengan baik dan dengan batas yang telah Allah tentukan. Rasulullah SAW sudah tentu merasa sedih melihat kaum muslimin ketika itu. Namun dengan perasaan itu, baginda mengambil tindakan mengumpulkan sahabatnya dan berunding. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya ingin menyimpulkan bahawa melalui wahyu dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW telah mengajar umatnya untuk mengenali apa itu emosi. Berbagai jenis reaksi emosi diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti perasaan marah, sedih dan duka lara, gembira, malu, takut dan gemetar serta sebagainya. Sebagai contoh, dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai emosi sedih sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 277 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Pada mereka tidak ada kerisauan dan tidak pula mereka bersedih hati. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya. Saya akan kembalikan kepada saudari ini. Penerangan yang amat jelas dan detail ya. Terima kasih saudari Hanif. Jika pada hari ini masyarakat moden telah terdedah dengan apa itu kecerdasan atau kepintaran emosi serta kaedah pengurusan emosi, tetapi hakikatnya kelahiran Rasulullah SAW sebagai penyempurna akhlak manusia lebih awal mengajar manusia berkaitan kecerdasan emosi dan perasaan serta cara pengendalian emosi yang tidak terkawal agar menjadi lebih baik. Baginda telah mengajarkan untuk mengenali apa itu emosi, sama ada emosi negatif atau emosi positif. Dan bagaimana sifat emosi itu boleh berubah menjadi sesuatu yang membina ataupun merosakkan, berserta dengan cara pengendalian emosi. Baiklah, kita ke topik yang seterusnya. Ada persoalan yang ingin saya ajukan kepada saudari Nuri. Bagaimanakah cara yang paling mudah untuk kita mengikuti akhlak Rasulullah SAW? Silakan. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Saya akui memang bukan mudah mencontohi dan mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Namun, kita perlu mempraktikkan sifat dan sikap terpuji baginda mengikut keupayaan masing-masing. Apatah lagi kehidupan dipenuhi pelbagai ragam dan budaya. Akhlak mulia Rasulullah SAW sekiranya diamalkan akan disenangi dan memberi manfaat kepada semua makhluk termasuk haiwan. Akhlak mulia Rasulullah SAW itu boleh disaksikan bukan sahaja dalam konteks rumah dan masyarakat, bahkan atas kedudukan baginda sebagai pemimpin. Apa yang ingin saya sentuh adalah sikap pemaaf Rasulullah SAW selain tidak berdendam sangat ketara, terutamanya dalam usaha dakwah Rasulullah terhadap masyarakat. Maka Rasulullah banyak menerima hentaman makian dan cacian serta menyumpah serana Rasulullah. Selain itu, pelbagai ugutan untuk mencederakan dan membunuh baginda, namun baginda tetap tidak menyimpan marah serta dendam kepada pelaku tersebut. Semasa berdakwah di Taif, Nabi Muhammad SAW mengalami cedera akibat dituju batu oleh penduduknya. Tetapi tidak terdetik pun ke atas hati baginda untuk membalas balik perbuatan itu walau ditawarkan oleh malaikat untuk menjatuhkan gunung atas penduduknya. Namun baginda menolak, bahkan mendoakan kesejahteraan kepada mereka pula. Itu sahaja daripada saya. Saya setuju dengan pandangan saudari Hanif.
Dengan saudari Nuri, pemaaf merupakan amalan mulia yang patut kita terapkan dalam diri kita. Saudari Hanis, sila tambah pandangan saudari sendiri tentang cara yang paling mudah untuk kita ikuti akhlak Rasulullah SAW. Silakan. Terima kasih saudari Imi. Pada pendapat saya, perkara yang paling mudah untuk kita lakukan adalah senyum. Seperti yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat pemurah dengan senyumannya. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum, baginda tidak akan melanjutkan senyumannya dengan ketawa terbahak-bahak. Tidak seperti sesetengah orang yang kerjanya membuat orang lain ketawa. Baginda tidak pula kaku dan keras sikapnya. Senyum dan ketawa baginda sallallahu alaihi wasallam hanya dengan menampakkan giginya. Ini dijelaskan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu bahawa tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah senyuman. Riwayat Tirmizi. Oleh itu, dengan memberikan senyuman kepada orang yang kita kenal maupun tidak, ianya akan membuatkan seseorang itu gembira kerana senyum itu adalah satu sedekah. Masya Allah, menarik sekali perkongsian saudari Hanis. Ya, saya sangat setuju ya. Senyuman ini boleh mengembirakan hati seseorang sebab senyuman ini boleh berjangkit. Baiklah, nampaknya masa mencemburu kita. Sampai di sini sahaja perkongsian dan webinar kita pada malam ini. Kita tutup kita punya webinar dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Baiklah, terima kasih saudari Nuri dan saudari Hanis kerana sudi hadirkan diri dalam webinar saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.